أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد الحمد لله. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati lagi dikasihi seluruh kepimpinan di Surau Nurul Ikhlas, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, muslimin dan tuan-tuan, muslimat tak ada. On air. Muslimin dan muslimat, betul lah. Sebab dia biasa kuliah maghrib memang muslimin muslimat bunyi dah. Sebut-sebut betul lah sini ada on air di Google Meet kan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bersama dalam tazkirah Jumaat pada hari ini untuk Jumaat yang kedua dalam bulan Ramadan. Hari ini dah Ramadan yang ke-9. Sedar tak sedar nak masuk 10 hari dah, nak habis dah fasa yang pertama kita dalam bulan Ramadan. Jadi di antara benda yang kita hayati dan fahami dalam bulan Ramadan ini adalah berkenaan dengan sifat sabar, tenang, steady dalam menghadapi apa sahaja yang berlaku. Sebab itu di antara perkara yang utama dipelajari dalam bulan Ramadan adalah tentang kesabaran zahir dan juga batin, dalaman dan juga luaran. Jadi pada tengah hari ini dalam tempoh masa yang ada, mari kita melihat beberapa pesan di dalam kitab bimbingan mukmin. Kita membaca pada bahagian sabar dan syukur, iaitu kita melihat pada bahagian sabar itu dipecahkan kepada beberapa, yakni kita membaca pada bahagian yang pertama, iaitu sabar dipecahkan ia pada sabar dalam ketaatan. Macam tajuk yang tuan-tuan tengok dalam poster tu, kita tulis di situ sabar dalam ketaatan. Seperti mana yang kita tahu, apabila disebut sahaja tentang sabar, biasanya ia dipecahkan kepada 4. Yang pertama, sabar terhadap musibah. Musibah datang, musibah melanda, sabar dengan musibah tersebut. Yang kedua disebut namanya adalah sabar atas nikmat. Bila mana nikmat datang banyak, berduyun-duyun datang, banyak duit, banyak harta, adakah mampu sabar dengan nikmat tersebut? Yang kedua, sabar terhadap nikmat. Yang ketiga namanya adalah sabar ketika mana berhadapan dengan kemaksiatan. Ada dua lah. Yang pertama, orang yang melihat kemaksiatan tersebut. Yang kedua adalah orang yang berhadapan dengan peluang untuk melakukan kemaksiatan. Adakah dia boleh sabar ataupun tidak apabila peluang buat maksiat datang depan mata? Peluang nak mencuri, peluang nak buat dosa, peluang nak buat maksiat datang depan mata. Adakah dia boleh sabarkan diri dia? Dan yang keempat, inilah yang bakal kita lihat pada tengah hari ini, iaitu namanya sabar dalam ketaatan. Maksudnya adalah orang yang sabar dengan beratnya nak buat sesuatu benda ibadat ataupun nak buat benda baik. Dia perlu ada kesabaran. Macam pagi tadi dan pagi-pagi yang sebelum ni, tuan-tuan nak bangun sahur tu, memerlukan kesungguhan yang cukup tinggi. Bukan senang nak bangun. Dalam 9 hari puasa ni, berapa ramai orang yang dia sahur tak nampak makanan? Tuan-tuan faham apa mana sahur tak nampak makanan? Sahur pejam mata.
Bukan nampak dia makan apa, makan sambil pejam mata, sedar-sedar habis dalam pinggan. Ni nama dia sahur tak nampak makanan. Bukan lampu gelap ke apa ke, buka mata pun tak larat. Bulan biasa subuh dia ujung-ujung, tiba-tiba bulan Ramadan sebelum subuh dah nak kena bangun. Memerlukan kesabaran dan kesungguhan yang cukup tinggi. Apatah lagi nak hidupkan malam, apatah lagi nak sembahyang tarawih. Biasa 11 bulan lepas saja sembahyang isyak, habis bagi salam, tak dan doa, cabut dah. Tapi bila mana bulan Ramadan, habis doa kena tunggu. Lepas tu sembahyang sunat. Lepas tu naiklah sembahyang 4 rakaat, berehat tengah-tengah, ada tazkirah. Ada orang yang tazkirah dia sebelum isyak. Ada tempat tazkirah dia sebelum start tarawih. Ada tempat yang tazkirah dia lepas 4 rakaat. Ada tempat tazkirah dia lepas 8. Ada tempat tazkirah dia lepas witir. Ada tempat yang tak ada tazkirah. Ikutlah nak buat yang mana pun, janji kita buat sembahyang tarawih. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya, yang mana paling takut sekali adalah tazkirah selepas witir. Pasal apa takut? Ada 3 orang yang tinggal. Tok Siak sebab pegang kunci, Tok Imam sebab dia duduk depan tu, Tok Bilal sebab dia ada belah sini. Nak balik segan pula, tunggu je lah, dia kata. Kalau balik siapa nak teman ustaz habis habis tazkirah makan, siapa nak teman? 3 orang je tinggal. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya saya, yang mana paling seram sekali? Yang paling seram sekali adalah tazkirah selepas witir. Seram apa dia kata? Bukan ramai orang. Tak ramai tu yang seram tu, kan? Kalau sebelum isyak ramai juga. Kalau lepas 4 ramai lagi. Lepas witir pun ada lagi. Lepas saja witir, sebelum witir ada lagi. Lepas witir tu yang seram. Baik. Lepas mana bulan biasa, lepas bayang isyak balik. Ini tak, kena tunggu sampai habis. Nak balik segan pula, takut orang kutuk, takut orang kata. Jadi terpaksa tu. Maka disitulah dia belajar sabar dalam ketaatan. Baik. Disebutkan di sini, seseorang itu memerlukan kesabaran untuk menunaikannya. Sebab lazimnya ia memang kurang disukai dan tidak langsung disukai oleh hawa nafsu. Contohnya, kemalasan dalam menunaikan sembahyang, atau bakhil untuk memberi zakat, ataupun sebab-sebab keduanya, yakni malas dan bakhil untuk beribadat. Semua itu tentulah memerlukan kesabaran. Dia kata apa-apa ibadat ni memang gitu. Dia datang 2 benda package. Satu malas, satu bakhil. Apa-apa ibadat pun dia akan main 2 benda ni. Malas dan bakhil. Mayang. Malas semayang. Nak semayang subuh, nak semayang Jumaat, nak mai bila mana fikir parking, kadang-kadang tak pi. Dia kata, aduh, nak pergi sembahyang Jumaat, aku dah lah keluar office lewat pukul 12.45 baru keluar. Bila mana datang, nak kena cari parking pula. Bila mana parking, jauh pula. Nak berjalan letih, nak berjalan jauh bulan Ramadan pula. Bukan boleh minum air, puasa. Jadi terpaksa lah mai juga dalam keadaan letih. Kalaulah dia fikir benda-benda tersebut, tak memikirkan sabar dalam taat nak melaksanakan ibadat, tak mai dah. Sebab duk fikir parking jauh, duk fikir parking susah, duk fikir ramai orang sesak-sesak, tak payah dia kata. Kalau aku duduk di rumah pun sembahyang juga. Kalau pi sembahyang, duduk di rumah pun sembahyang. Kalau sembahyang tarawih di rumah pun sembahyang, sembahyang tarawih di sana pun sembahyang juga. Jadi dia kata, lebih baik buat di rumah je lah. Janji aku buat, dia kata. Sama juga dia bagi contoh kat situ tentang bantu-membantu dan juga memberi sesuatu nikmat yang kamu ada kepada orang lain. Tetap juga kena sabar. Yang ni dia pergi pula lah pada kawan dia tadi yang saya sebut, sabar terhadap nikmat. Bila mana kita ni susah, kita boleh sabar. Bila mana kita kaya, apa jadi pada kita? Sebab tu diceritakan di sini, sabar jugalah kamu terhadap nikmat yang datang. Bila kita susah, dalam poket kita ada RM10 je duit, maka kita pun fikir, nak beli nasi isi minyak motor, nak beli nasi isi minyak motor, maka kita fikir 2 tu je.
Tapi bila mana dalam poket ada banyak duit, beribu-ribu dalam poket, dalam bank tu punya banyak duit dia, tolak semua duit orang, duit dia punya banyak. Banyak duit. Maka pada ketika itu, adakah dia nak fikir benda-benda? Tak ada. Apa dia nak buat, dia buat. Duit banyak, habiskan je lah ke mana pun. Dia nak kisah apa banyak duit. Ni nama dia orang yang tak sabar dengan nikmat. Maka bila mana diuji dengan nikmat ni, adakah kamu boleh sabar untuk melaksanakan ia dengan sebaik mungkin? Maka tengok, aku ni orang berada, aku orang senang, aku orang kaya, aku orang hebat, aku banyak harta. Jadi adakah aku boleh didik hati dan diri aku untuk keluarkan beberapa sen yang aku ada untuk diberikan kepada orang yang memerlukan dalam bulan Ramadan khususnya lah. Bulan lain pun kita tolong, dalam bulan Ramadan lagi banyak kita tolong. Ada tempat tu kalau kita tengok dekat papan hak sponsor buka puasa tu, ada orang tulis hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Dia seorang aja 7 hari dia ambil. Dia seorang 7 hari dia ambil. Lepas tu orang kata, macam manalah hamba Allah ni punya banyak duit boleh sponsor sampai 7 hari. Satu hari paling kurang 2,000 tau nak sponsor berapa ratus orang makan. Tapi dia bagi 7 hari, kurang-kurang 14,000 dia bagi bulan Ramadan. Kita fikir macam mana dia ni banyak sangat duit sampai boleh bagi ni. Kita ni terasa sikit duit sebab esok Ramadan, hari ni baru kita cari duit. Mana duit nak bagi pada orang? Sebab tu rasa macam banyak. Hak kawan yang boleh sponsor 7 hari tadi tu, tuan-tuan ingat, semalam tu, hari esok tu puasa, hari ni baru dia cari ke? Tak. Habis saja Ramadan pada tahun ni, start saja habis Ramadan, dia dah start kumpul duit untuk sponsor makan orang puasa tahun depan. Dia dah start dah. Simpan. Dia kata, aku nak sponsor 10 hari tahun depan. Berapa bajet agak-agak? Dia dah start simpan. Cukup tahun depan dia terus bagi. Sabar. Ni nama dia sabar dalam taat, dalam nak mengeluarkan harta. Kalau tak sabar duk fikir 14 kali, 10,000 banyak benda boleh buat ni. Dia dah lari dah daripada tujuan asal dia. Menabung sebab nak sponsor orang makan buka puasa. Bila mana dah cukup duit tersebut, nak bagi, setan kata, hoi, hang punya lama simpan, dekat 11 bulan simpan. Ikat perut punya susah simpan, menabung punya banyak dugaan, tiba-tiba dah cukup. Cuba hang fikir baik-baik. Duit punya banyak ni macam-macam benda boleh buat tau. Macam-macam benda boleh buat. Berhibur boleh, melancong boleh, beli tu boleh, beli ni boleh. Tapi kenapa hang nak bubuh seketui duit punya banyak tu pi bagi pada orang? Kalau hang bubuh 2/3 pun okey. Kalau hang bubuh separuh pun okey. Kalau hang bubuh 10% pun okey. Kalau kamu bubuh 1/3 pun tak ada masalah. Yang gatal nak pi bubuh semua ni kenapa? Iblis nasihat dia. Maka bila mana dia dengar, dia pun mula berfikir, betul juga 1/3 jadilah, daripada 10 bagi 3,000 pun jadi dah. Nak bagi banyak-banyak buat apa? Maka ni nama dia orang yang dah terkeluar daripada sabarnya ia kepada nikmat dan sabarnya ia kepada ni ketaatan yang dia nak buat. Macam-macam kadang-kadang. Macam-macam. Bila mana datang saja dugaan, bila mana dia nak buat benda baik, maka di situlah terzahirnya. Nak tengok kita ni hak golongan yang mana. Adakah malas dan bakhil nak beribadat, ataupun rajin dan pemurah dalam melaksanakan benda-benda taat. Baik, sekadar selingan, mari kita lihat apakah 5 perkara yang menyebabkan orang ini bermalasan ketika mana nak melaksanakan sesuatu ketaatan. Ni bahasa buku lah, kalau bahasa senang faham. Kalau kita ni nak buat benda-benda baik, nak buat amal soleh, bila mana kita ni nak buat ketaatan, ada 5 benda ni dia akan jadikan kita malas nak buat. Saya ulang, bila mana nak buat benda baik, bila mana nak buat amal soleh, nak kerjakan ketaatan, ada 5 benda yang akan jadikan tuan-tuan malas dan tak mau buat benda tersebut. Apa 5 benda tu? Yang pertama, mulut jahat manusia. Saya ulang, nombor 1, mulut jahat manusia. Kita ni semangat ni nak kerjakan ibadat bulan Ramadan 30 hari ni, semangat.
maka akan ada manusia-manusia mulut jahat dia sebut, ni nak tunjuk baik lah ni. Dia sebut, apa nak sungguh-sungguh sangat, buat macam tahun lepas pun okey lah. Apa yang nak hidupkan tiap-tiap malam kamu ni, cari malam-malam ganjil sudah. Apa yang nak hidupkan tiap-tiap malam, 10 malam ujung sudah lah. Apa nak sedekah banyak-banyak tiap-tiap Jumaat, RM1 sudah lah. Nampak? Dia datang mulut jahat manusia. Orang nak buat penambahbaikan dalam ibadat, dah rajin ni nak buat. Tiba-tiba dengar dia punya ayat yang keluar daripada mulut dia, langsung kita jadi malas. Langsung rasa tak mau buat. Langsung rasa fikir, lebih baik ambil yang sikit daripada yang banyak. Langsung dia berubah jadi tak seronok nak buat benda tersebut. Ni nombor satu. Yang kedua, apakah yang menjadikan kita malas nak buat benda baik? Nama dia adalah bisikan dunia. Maksud bisikan dunia ni adalah ni dengan ujian-ujian pancaroba sekeliling kita ni lah. Macam saya cerita tadi, parking, duk fikir jalan jam, duk fikir hujan, duk fikir orang nak main rumah, duk fikir kerja, duk fikir tu, duk fikir ni, tak jadi lah. Kadang-kadang tengok di atas, langit gelap, tak payah pergi lah malam ni masjid, nanti hujan balik naya kot. Dah hujan ke belum? Belum, baru tengok langit gelap. Bila tengok langit gelap, nak pergi takut balik nanti hujan, rasa susah, bawa lah payung. Ini tak tengok langit gelap dah tak pergi masjid dah. Kenapa tak pergi? Nanti hujan, payah nak balik nanti. Dah hujan belum? Belum. Maka pergilah dulu. Sama macam bulan puasa ni. Ramai orang kadang-kadang dia ni memang kita tahu. Bila mana bulan puasa ni ujian dia berat. Ada beberapa orang yang dia ni diizinkan berbuka. Kena faham betul-betul. Diizinkan berbuka, bukan wajib berbuka. Diizinkan berbuka. Siapa? Orang yang sakit teruk. Yang kedua, mungkin ibu yang hamil atau ibu menyusukan anak. Lepas tu orang musafir. Lepas tu siapa lagi? Orang yang melaksanakan kerja yang terlalu berat. Maka ni orang yang diizinkan berbuka. Saya ulang, diizinkan tu bukan maksud wajib berbuka. Diizinkan. Maka dia ni boleh buka. Kalau dia ni rasa berat sungguh, maka boleh buka. Nanti habis Ramadan kena qada balik lah. Maka bila mana macam ni, kadang-kadang ada orang yang dia ni, dia tahu memang kerja dia berat, tapi tak pergi kerja lagi. Memang pada rumah sudah niat tak mau puasa. Pergilah kerja dulu. Dia kata saya kerja teruk. Kerja saya angkat batau daripada bawah sampai tingkat atas. Berat kerja saya. Jadi saya tak payah puasa. Dia kata sebab kerja saya berat. Dah pergi kerja belum? Belum. Dah buat kerja belum? Belum. Tapi saya tahulah kerja saya berat. Pergilah dulu. Mana tahu kamu boleh angkat tu 3 kali angkat je. Lepas tu bos kata, hari ni tak payah buat kerja ni, jom ikut saya pergi meeting. Ikut pergi meeting. Meeting berat tang mana? Sebab tu orang kata puasa dulu tak usah duk fikir berat tu awal. Puasa dulu, buat dulu. Ada orang yang dia ni musafir kan. Dia kata, esok saya nak musafir. Jadi saya tak payah puasa lah esok. Jangan kejut saya bangun sahur lah. Saya tak mau puasa, dia kata, sebab saya musafir. Pergilah jalan dulu. Pergi perjalanan tu, duduklah aircon daripada kereta sampai habis kerja semua dalam aircon. Ada tak meletihkan? Ada tak berat? Jadi tak payahlah buka. Ini asal musafir buka. Asal musafir buka. Kalau berat, menyusahkan, kena panjat gunung, turun balik bawah, lalu lautan, berendang 30 km, itu lain lah. Ini senang aja. Dia lebih memilih untuk buka daripada meneruskan dia punya puasa. Ada satu orang budak, saya ceramah hamba Ramadan di satu tempat di Sepang. Saya ceramah hamba Ramadan. Lepas tu saya buka soalan. Ada budak ni tanya. Saya tak tahu lah, saya rasa dia saja menghiburkan suasana je kot. Soalan dia nakal sungguh. Dia tanya 2 soalan. Dia kata, bang, saya ada 2 soalan. Yang pertama dia kata, kalau dalam bulan Ramadan kan, kita tahu orang musafir ni diizinkan berbuka, dia kata. Saya kata betul lah, orang musafir diizinkan berbuka. Jadi apa soalan dia? Dia kata soalan dia 2. Yang pertama, dia kata boleh ke, dia kata, abang penghantar makanan yang kita nampak beg warna pink, beg warna hijau tu, dia kata boleh ke abang penghantar makanan ni buka puasa? Sebab dia kata abang ni musafir.
Kan musafir tu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, dia kata. Jadi boleh tak abang tu buka puasa? Saya kata, lain macam soalan. Yang kedua, dia kata, petang-petang, dia kata, lepas zuhur, saya ni bosan tak ada buat apa di rumah, dia kata. Saya pun ambil lah saya punya motor, saya musing taman perumahan saya bagi cukup 90 km, dia kata. Jadi adakah saya boleh berbuka puasa, bang? Saya kata, sudah budak ni, apa punya soalan ni? Itu saya kata, boleh tak kalau saya ringkaskan awak punya soalan? Dia kata, boleh lagi, bagus kalau kita ringkaskan soalan saya. Saya tanya dia panjang sangat. Saya kata, kalau saya dapat ringkaskan soalan awak ni, bunyi dia akan jadi macam ni. Bang, kalau saya tak nak puasa boleh tak? Tu je pun dia nak tanya. Ada pergi ambil motor musim taman perumahan bagi cukup 90 km, tak ada kerja langsung. Habaq dia, kalau awak musim taman perumahan awak, boleh buka puasa dengan syarat pusing sampai maghrib. Pusing sampai maghrib, musim daripada zuhur sampai maghrib, musim maghrib azan, pergi buka. Wah, punya soalan. Tapi dalam nakai soalan dia tu bagus juga. Kadang-kadang dia menyebabkan kita berfikir, manalah tahu kok ada orang faham macam itu. Dia kata, musafir pindah satu tempat. Aku boleh ya, dia kata. Yang kedua, kalau 90 km ni kira musafir ni, boleh ya. Dia tak keluar pada karya pun, depan rumah je pun. Musim bagi cukup 90 km. Jenuh gitu. Nah, dalam nakai soalan dia bagus juga dia tanya. Balik kepada yang saya sebut tadi. Beribadat, sabar dia, kan? Dengan beratnya ujian, dengan banyaknya benda yang datang, maka sabar. Yang pertama tadi saya sebut, apa sebab dia jadi malas? Kerana mulut jahat manusia. Yang kedua, kenapa dia ni jadi malas nak beribadat? Sebab dengan bisikan dunia. Macam-macam dia fikir dengan dunia ni, maka menyebabkan dia jadi susah nak beribadat. Yang ketiga, apakah yang menjadikan seseorang malas ketika mana nak beribadat? Namanya adalah diri sendiri. Diri sendiri yang tak mau. Orang dah bagi peluang, orang dah bagi jalan, orang dah bagi senang, Allah dah bagi pada dia peluang nak buat ibadat. Dia sendiri yang tak mau. Nak buat macam mana? Dia yang pilih untuk tak nak, dia yang pilih untuk malas, dan dia yang pilih untuk tak nak melakukan. Nombor 4, kenapa seorang manusia ini malas nak melakukan sesuatu ibadat? Kerana tidak faham dan tidak berilmu. Pun dia malas juga. Dia kata, bukan ada apa buat benda ni, bukan ada apa buat benda ni, tak ada apa pun benda ni. Kita bagi duit pada orang, orang tu untung, kita pula yang rugi. Seronoklah dia. Sebab dia tak ada ilmu. Bila mana dia faham, atas dunia memanglah nampak kamu bagi pada orang tu menikmati apa yang kamu bagi di atas dunia, nampak kamu yang rugi. Tapi sebenarnya di negeri akhirat kamu untung, orang tu tak ada apa pun. Dia dapat duit, dia beli makan, dia makan habis jadi bahan buangan. Kamu bagi tetap akan jadi pada kamu, untuk kamu benda tersebut sampai hari kiamat. Sampai bila-bila diperhitungkan lagi amalan itu baik untuk diri kamu. Sebab tu bila mana kita faham, jadi rajin nak buat ibadat. Bila mana kita tak faham dan kita tak tahu, sebab itulah malas nak buat ibadat. Dan yang kelima, kenapa seseorang ini dia malas nak melakukan ibadat? Jawapannya adalah kerana termakan dengan hasutan iblis. Cerdik iblis. Dia tengok kita rajin, dia cuba fikir macam mana nak bagi orang ni jadi malas. Kita dah standby nak datang, dia usik kita. Kita dah seronok nak buat benda baik, dia nampakkan benda baik tu jahat, dia nampakkan yang jahat tu jadi baik. Tapi bulan Ramadan, mana ada dia? Lepas tu yang kita jahat juga bulan Ramadan ni apa? Kita kata saya ni jahat ni sebab iblis hasut saya. Saya ni jahat ni sebab iblis duk kacau saya, syaitan yang jahat kacau saya ni. Habis tu bulan Ramadan dia tak ada jahat juga ni, kenapa? Adakah memang kita yang jahat? Adakah memang diri kita yang memilih untuk jadi jahat? Adakah diri kita yang memilih untuk jadi malas? Adakah diri kita yang memilih untuk tidak taat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik. Kita lihat pula yang kedua. Iaitu katanya apa? Cubalah fikirkan dengan ketenangan hati. Bukankah manusia itu amat memerlukan kepada kesabaran
untuk menghindarkan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang berupa maksiat. Lebih-lebih lagi yang sebenarnya tidak dirasakan terlampau berat untuk jiwa, seperti mengumpat, berdusta, riak, yakni menunjuk-nunjuk, suka disanjung dan dipuji, baik secara samar-samar ataupun terang-terangan. Berbagai senda gurau yang boleh menyakitkan hati, ataupun sebagai ucapan yang dimaksudkan untuk memberi hinaan, cemohan kepada orang lain, menganggap kecil keadaan orang lain, ataupun mencaci seseorang yang sudah pun meninggal dunia. Pengarang kata apa? Dia bagi tahu pada kita, manusia ni nak buat benda taat malas, nak buat benda dosa rajin pula, dah jadi terbalik. Nak buat benda baik cukup malas, nak buat benda hak tak elok rajin sungguh. Benda tak elok tu kalau kena keluar duit, kalau kena perjalanan yang jauh, dia buat. Tapi benda yang baik ni free sebelah rumah, tetap dia tak buat. Ni plan. Sebab tu dia bagi beberapa contoh di sini. Dia kata sabar ni juga perlu ada pada benda-benda yang tidak baik. Contohnya dia kata mengumpat orang. Mengumpat orang. Saya ada baca waktu pada tuan-tuan yang cerita Al-Abbas berpesan pada anaknya tu. Kan dia sebut jangan ngumpat orang. Sebab hari ni kita faham, kalau kita ajak orang lain untuk mengumpat manusia, orang tu seronok dengar cerita kita dan dia jadi geng kita. Mana ada, salah faham ni. Kalau kita mengumpat orang, orang tu seronok dengar cerita kita, tapi dia akan start benci kita. Mana ada manusia yang suka orang yang mengumpat orang lain? Cerita yang sedang diceritakan, ramai orang suka. Tapi orang yang sedang menceritakan tersebut, orang akan mula tak suka. Sebab tu Al-Abbas kata, jangan mengumpat orang kalau kamu nak duduk dalam masyarakat dan kamu nak jadi orang yang disukai oleh orang lain. Di antara 5 benda yang dia sebut, jangan mengumpat orang. Apapun benda kita tahu, apapun benda kita nampak, apapun benda yang jadi di sekeliling kita, kalau nak berbincang, cari jalan penyelesaian, silakan. Tapi kalau nak mengumpat, sekadar nak tunjuk diri kita ni lebih baik daripada orang yang buat jahat, tak payah. Sebab ni nama dia ujub, perasan diri baik. Dia beza tahu dua benda ni. Kadang-kadang orang duk bincang nak selesaikan masalah, kita kata orang ni tengah mengumpat orang lain. Mana ada? Mereka duk dua orang, mereka duk bincang. Mereka kata, macam mana kawan kita ni? Aku nak tolong dia tapi aku tak tahu nak tolong macam mana. Aku nak bantu dia tapi aku tak tahu nak bantu dia macam mana. Apa masalah dia? Dia macam ni, dia duk bergaduh dengan orang ni, apa semua ni. Aku memang kadang-kadang tak berkenan juga dengan perangai dia. Jenis cakap lepas, jenis cakap mencarut, jenis suka maki orang, tinggi suara tak kena tempat. Tapi aku nak tolong dia, nak nasihat dia. Macam mana? Ada idea tak macam mana nak nasihat dia? Yang ni dia benarkan sebab bukan mengumpat. Dia bincang macam mana nak bantu kawan dia hak jahat ni. Memanglah betul dia ada sebut benda-benda tu, tapi untuk menyelesaikan masalah dibenarkan sebut. Kalau nak menyelesaikan masalah tak dibenarkan menyebut masalah tersebut, habis tu macam mana? Yang ni boleh, yang tak boleh ni macam ini. Aku memang tak suka dengan dia ni. Dia ni jenis perangai buruk ni. Dia tak macam kita. Kita ni jenis baik. Kita orang mengaji. Dia ni jenis tak mengaji. Dia teruk. Yang ni yang tak boleh. Dia duk sebut pasal orang lain teruk, tapi dia duk angkat diri dia. Yang ni nama dia mengumpat. Yang nombor 1 tadi berbincang macam mana nak selesaikan masalah. 90% nampak macam sama, tapi ada 10% yang membezakan, iaitu ada perbincangan untuk membantu orang yang sedang buat dosa tersebut. Bukan bantu dia buat dosa, bantu dia untuk dia jadi baik dan tinggalkan dosa dia. Jangan ngumpat orang. Orang tak suka. Hari ni macam-macam benda berlaku sekeliling kita. Kita boleh baca, kita boleh tengok, kita boleh ambil peduli. Tapi janganlah bawa cerita itu dan menyebabkan orang lain membenci kepada watak utama, sehingga kan orang memandang kawan tu teruk, yang kita inilah yang baik. Itulah kadang-kadang poin utama yang dibawa oleh iblis, nak memecah belahkan manusia. Duk diam sudah. Tak usah duk cerita pasal orang. Kita ni banyak benda nak kena perbaik dalam bulan Ramadan ni. Lebih baik kita fikir mana aku letak kurma nak buka puasa, daripada duk fikir mana orang lain punya kesilapan dan benda-benda yang boleh dibawa sebagai aib yang disebarkan dalam masyarakat. Baik.
Nombor 2 dia kata berdusta. Berdusta rajin mengumpat, rajin riak, rajin menunjuk-nunjuk benda yang dia ada. Rajin sungguh. 2 minit sekali update dekat story WhatsApp. Sikit-sikit ada apa up, sikit-sikit ada apa up, sikit-sikit ada apa up. Semua nak tunjuk. Boleh, tetapi sebagai motivasi pada orang lain silakan. Tapi kalau dah hang ni 2 minit sekali duk update apa kekayaan kamu ada, ni bukan motivasi ni. Ini menyebabkan orang rasa iri hati dengan kita. Sebab tu Imam Malik pesan kepada Imam Syafi'i, harta kamu jangan tunjuk pada orang. Umur kamu jangan beritahu pada orang. Dan juga keluarga kamu jangan duk war-warkan kepada orang kalau kamu nak hidup selamat. Kita fikir, loh, orang nak cerita harta sendiri pun tak boleh. Orang nak cerita tentang keluarga pun tak boleh. Takkan orang nak bagi tahu umur pun tak boleh. Kalau kita faham, baru kita tahu kenapa tak boleh. Sebab nak selamatkan diri daripada kejahatan manusia. Sebab tu orang kata rajin tu biar bertempat. Janganlah rajin benda-benda yang tak sepatutnya. Rajin doa apa harta dia ada, maka dia akan timbulkan perasaan iri dalam hati manusia. Kita tak boleh ubah orang, tapi kita boleh ubah kita. Kita kata, kenapa hari ni ramai orang iri hati kepada saya? Dah hang ni yang buat satu benda menyebabkan orang iri pada kamu. Memanglah yang iri tu berdosa, jahat, teruk perangai dia. Tapi yang kamu pun kena cek juga apa yang kamu buat sehingga orang itu boleh iri kepada kamu. Ni yang kita kena semak sama-sama ni. Kena cek apa benda yang tak kena. Dan dia kata apa lagi? Rajin sungguh menyanjung manusia dan rajin sungguh mencari sanjungan. Maknanya apa? Suka puji orang lebih-lebih, suka sanjung orang terlampau. Dan dia ni pula bila mana duduk dengan orang, dia pun suka orang menyanjung dia dan orang memuji dia. Ni kita kena hati-hati ni. Zuhur 1:20. 1:20. Maka kita berhenti lebih kurang 1:17. Macam tu kita berhentilah. Ada pengumuman lo kan? Kalau ada pengumuman saya berhenti awal sikit. Kita berhenti 1 suku. Lagi 2 minit. Wah, kita baru mukadimah ni. Macam mana? Kan? Lagi 2 minit. Baik. Seterusnya dia kata apa? Seronok juga dan rajin bersenda gurau yang menyakitkan hati. Rajin. Senda gurau yang menyakitkan hati. Senda gurau ni bagus. Sebab apa? Sebab dia ni menghidupkan suasana, mengeratkan hubungan. Senda gurau ni dia kena ada. Nabi pun bergurau. Para sahabat pun bergurau senda. Tapi yang kita kena tengok, janganlah gurau senda itu menyebabkan orang sakit hati pada kita. Dan seterusnya dia kata, janganlah pula rajin memberikan ucapan berbentuk penghinaan, jangan rajin mencemuh manusia, dan jangan rajin memperkecilkan sesuatu yang ada pada manusia, jangan pula rajin mencaci maki manusia, khususnya orang yang sudah meninggal dunia. Hari ni orang yang dah meninggal pun dia maki, orang yang dah meninggal pun dia kutuk lagi. Tu hidup dia kutuk, dah meninggal pun dia kutuk. Jadi benda-benda inilah kena kita patut elakkan. Oleh itu sebagai penutup, mari kita baca perenggan yang terakhir. Apa kata dia? Oleh kerana perkara-perkara di atas itu sudah dijadikan kebiasaan dalam masyarakat. Dah jadi benda biasa, jadi normal. Seolah-olah hilanglah anggapan bahawa perkara-perkara di atas adalah sesuatu tabiat yang sangat jijik, tidak sopan dalam perasaan hati. Sebenarnya semua perkara ini sudah hampir menjadi kegemaran umum, padahal ia sebenarnya termasuk dalam golongan perosak yang terbesar, baik sebagai perosak jiwa, perosak akhlak dan perosak agama. Jadi sebagai kesimpulan dia, ada 2 benda je kita sebut tengah hari ni. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan, iaitu amal ibadat, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Apapun ujian ketika mana kita nak buat benda baik, itu lumrah. Sebab bila mana nak buat benda baik, memang akan ada ujian-ujian yang datang. Maka sabarlah dengan ujian tersebut, teruslah melaksanakan ketaatan. Semoga kita ni dapat capai darjat hamba Allah yang bertakwa. Dan yang kedua pula dia pesan, dalam rajin buat ketaatan, janganlah pula kamu ni rajin untuk melakukan benda-benda dosa.
yang disebutkan beberapa contoh sebentar tadi. Kalau benda baik rajin, benda dosa pun rajin, maka orang ini duduk di tengah-tengah ni macam mana? Maka kalau betul lah kerajinan dia buat benda baik tadi sungguh-sungguh, mustahil dia boleh ada hati untuk dibelah kepada dua, sama ada untuk benda baik ataupun benda buruk dibuat dalam satu masa yang sama. Takkan boleh minyak bercampur dengan air, takkan boleh cerah bercampur dengan gelap, takkan boleh baik bercampur dengan buruk. Inilah maksud yang cuba dibawakan. Jadi tuan-tuan minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Berjumpa lagi pada lain masa. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.